Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi petang 16 Ogos 2020. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menzahirkan rasa bangga dengan pencapaian-pencapaian yang telah ditempa oleh Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS selaku Sekretariat kepada Majlis Islam Sarawak dan juga agensi-agensi Islam yang lain. Berucap sebenar sambutan Jubli Mutiara JAIS di Kuching pada malam Sabtu, beliau memberitahu antara pencapaian yang cukup membanggakan ialah dalam bidang tilawah Al-Quran dan pernah dinobatkan sebagai Johan Peringkat Antarabangsa. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada JAIS kerana telah menyahut seruan di bawah dasar ekonomi digital Kerajaan Negeri Sarawak melalui pewujudan aplikasi penyampaian perkhidmatan secara dalam talian seperti e-masjid iaitu pengurusan hal ehwal masjid, e-hidayah pendaftaran pengislaman, e-dakwah pengurusan tauliah dan lain-lain, e-munakahat pengurusan nikah, cerai dan rujuk, Lipmas pengurusan perpustakaan dan kemuncak kepada pencapaian inisiatif kerajaan elektronik JAIS ialah pelancaran aplikasi khidmat Islam Sarawak Kiswa pada tahun 2020 yang mengintegrasi semua aplikasi dalam talian JAIS dengan beberapa tambahan aplikasi baru serta jaringan aplikasi agensi-agensi Islam yang lain. Turut hadir dalam majlis itu ialah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud serta Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Haragat Kurdi Taib. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu evolusi pengurusan hal ehwal Islam dalam menempah pencapaian yang cemerlang adalah kesan daripada kesungguhan semua warga kerja JAIS dalam menyokong amanah yang diberikan oleh kepimpinan negeri. Jelasnya, kecemerlangan itu juga adalah hasil jaringan kerjasama strategik oleh semua pihak, khususnya pertubuhan-pertubuhan Islam bukan kerajaan NGO. Dalam majlis sama, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib turut melancarkan logo Jabatan Agama Islam Sarawak. Seterusnya, Sarawak kini giat mengorak langkah dalam usaha menjadi pengeksport produk makanan menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggambas berkata kerajaan negeri kini memberi penekanan kepada pertanian moden dalam meningkatkan pengeluaran produk pertanian dan makanan. Beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak menambah pada masa ini import makanan dari luar adalah kira-kira 4 bilion ringgit. Number one, because we are talking about export market. So when you're talking export market, you must meet international standards. This way the SACP measures good manufacturing production and halal must be reflected in the product. So I will be asking PPK BAU to plan, and the ministry will support them with the requirement facilities, maybe the machine and the flow, because when you manufacture a product, to be able to meet the requirement, you must follow the flow. So once this PPK having that production line, then they are in the position to support the industry here to sell beyond. Bercakap ketika ditemui media selepas Majlis Perasmian Community Extensions Outreach Program CEOP di Kampung Kopit Bau pada Sabtu, beliau memberitahu Persatuan Peladang Kawasan PPK akan digerakkan untuk memainkan peranan memproses sebelum memasarkan hasil produk pertanian ke peringkat yang lebih tinggi. We are not competing only with Tasik Biru, with Kuching, with Betong, but we're competing with Taiwan, with Thailand, with Vietnam, with Indonesia. So we must uplift our agriculture sector, position itself to be able to compete in the international market. Because our objective has been earmarked by
yang membuat Ketua Menteri is to be net exporter of food product by 2030. Now we are net importer almost 4 billion kita ke Sarawak. Berikut pula keadaan bangunan Sekolah Kebangsaan SK Tanjung yang hampir roboh akibat hakisan sungai telah mengundang bahaya kepada murid-murid dan guru-guru. Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah, berkata disebabkan keadaan yang tidak selamat, murid-murid akan dipindahkan ke bangunan sekolah baharu pada 17 Ogos ini. Saya difahamkan oleh guru PPD kita, sekolah Panjung akan bermula di sekolah baru mulai 17 hari bulan 8 Ogos ini. Dan saya berharap kalau boleh semua ahli PIBG dan semuanya akan bersama-sama membantulah pihak sekolah supaya dapat perpindahan ini lancarlah dan dapat beroperasi persekolahan seperti biasa. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan ke SK Tanjung Limbang pada Sabtu. Hasbi juga meminta kontraktor untuk membaiki kerosakan pada lawatan sebelum ini bagi memastikan keadaan sekolah itu selamat kepada murid-murid dan guru-guru. Bagi saya, apa-apa yang patut dibaiki yang sebagaimana yang disuarakan hari itu mestilah dibuat oleh para kontraktor yang membina sekolah yang IBS tu. Bilik airnya yang boleh membahayakan murid dan sebagainya, tiles yang tajam, cara tiling yang tak berapa kemas, jadi yang mesti dibuat. Manakala di Miri, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahmat Hamzah berkata, Kementerian Belia dan Sukan telah diamanahkan untuk membangunkan belia bagi membentuk keupayaan belia demi kelangsungan negeri ini pada masa depan. Bercakap semasa menyertai jelajah belia Sarawak di Miri pada Sabtu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak percaya setiap belia mempunyai keupayaan, kemahiran dan bakat yang tersendiri sebagai pemimpin tanpa mengira apa latar belakang sekalipun. Di Bintulu, dakwaan yang mengatakan Kerajaan Sarawak selama ini tidak membawa pembangunan adalah cubaan untuk memburukkan imej pemimpin kerajaan negeri. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib berkata, seperti bahagian lain, Bintulu juga menerima pembangunan sama, ada infrastruktur, sosial, pendidikan, kebajikan dan sebagainya. Jadi, berjaga-jaga orang memburuk-burukkan kita, menyalahkan kita. Madah projek saya madah projek. Senang jawab. Jalan raya itu siapa buat? Kerajaan. Banyak jalan sudah diminta. Kita di Bintulu ini, jembatan ada, perumahan baru ada. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian seminar pemekasaan minda di Hotel Park City Everly Bintulu pada Sabtu. Datuk Talib turut meminta ahli-ahli PBB supaya tidak percaya kepada berita yang tidak tepat di media sosial. Dan kita juga menghantar bahan-bahan. Dan kita juga melawan. Tapi ada juga mengatakan, mana PBB? Ingat, memang ada yang niat baik, yang niat hati busuk, walaupun akan tapi kita anak kalah bulu. Jangan kalah bulu. Jelaskan. Beralih ke laporan harian COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS dalam kenyataan media pada Sabtu melaporkan kluster pusat perubatan kucing diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dilaporkan pada 2 Ogos 2020. Secara ringkas, kluster ini melibatkan 3 kes wanita warga negara tempatan di sebuah fasiliti perubatan kucing. JPBNS terus memaklumkan tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal 682 kes. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.